Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar sekalian. Dalam siri video kali ini kita akan mempelajari beberapa contoh soalan melibatkan vektor di atas tata kartesian. Okey meh, kita mulakan pembelajaran kita meh. Okey cikgu. Baik meh, kali ini kita akan lihat beberapa contoh soalan meh yang melibatkan vektor di atas tata kartesian. Ini contoh yang pertama ya. Diberikan di sini vektor OA 3i tambah 2j dan vektor OB sama dengan negatif 5i tambah 3j. Kemudian kita diminta untuk mencari vektor AB, magnitude vektor AB dan juga vektor unit pada arah vektor AB. Okey meh? Okey cikgu. Okey meh, jadi penyelesaian dia kita mulakan seperti ini meh. Apa meh lihat di sini? Cikgu tukar OA ni ke dalam bentuk vektor lajur cikgu Betul meh? Okey, jadi cikgu nak bagi satu tips kat sini meh. Untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan vektor atas tata kartesian ni, kita akan selalu tukar dulu meh ke dalam bentuk vektor lajur ni. Supaya apa tahu? Supaya penyelesaian kita akan jadi lebih mudah dan kita tak akan diserabutkan dengan IJ tu. Okey cikgu, okey. Baik meh. Di sini kita tahu vektor OA ialah 3, 2 dalam bentuk vektor lajur. Dan daripada sini sebenarnya kita dapat tahu tentang apa? Tentang koordinat A. Koordinat A ialah 3, 2. Kita ambil daripada sini je. Nampak tak? Macam mana cikgu boleh tahu cikgu Bagus soalan tu. Dia macam ni Kita akan tahu koordinat A adalah 3, 2 sebab Amir kena lihat di sini. Kalau dia bermula dari O, iaitu bermula daripada asalan kan. Kalau bermula daripada O, macam ni, OA, maka kita akan tahu koordinat A ialah 3, 2. Okey kalau tak berfaham, Amir tengok di sini, OB pula. Okey vektor OB dalam bentuk vektor lajur kita akan tulis sebagai negatif 5, 3 Okey, Amir tengok di sini. Dia bermula daripada O kan, iaitu titik asalan kan? Ya cikgu, betul. Maka dengan ni maka kita boleh tahu koordinat B ialah negatif 5, 3. Oh cikgu, maksudnya cikgu kalau dia tak bermula daripada asalan O ni, maka kita tak bolehlah tentukan koordinat dia lah cikgu Betul betul. Dia mesti bermula dengan O ingat yang tu. Okey cikgu, okey. Kemudian apabila kita nak menentukan vektor AB di sini kan, kita buat lakaran dulu Okey, di sini kita tengok kedudukan yang munasabah untuk kedua-dua titik ni, iaitu A dan B ni. Kalau A 3, 2, kedudukan munasabahnya dekat sinilah titik A tu kan? Betul cikgu. Kemudian kalau titik B, kedudukan munasabahnya ada di sini Kemudian daripada sini kita nak vektor apa? Kita nak vektor AB kan? Inilah garis merah ni. Jadi daripada sini kita gunakan hukum segitiga tu, maka AB ditulis sebagai AO tambah OB. Boleh Okey cikgu, okey. Baik, sekarang ni Amir tengok kita perlukan di sini AO. Okey, maklumat yang diberikan ialah OA. OA arah dia daripada O ke A kan? Tapi yang kita perlu ialah AO, arah dia bertentangan. Kalau arah bertentangan, apa akan jadi Nilai dia akan jadi negatif lah cikgu. Betul, bagus. Jadi maksudnya kalau OA ialah 3, 2, maka AO akan sama dengan negatif 3, negatif 2. Okey seterusnya tambah dengan OB. Apa dia vektor OB? Vektor OB ialah negatif 5, 3. Okey. Seterusnya kita selesaikan, maka kita dapati vektornya ialah negatif 8, 1. Ini adalah vektor AB. Dalam sebutan IJ kita akan tulis negatif 8i tambah J. Okey. Seterusnya kita diminta untuk menentukan magnitude vektor AB. Jadi pastinya kita akan menggunakan rumus magnitude lah. Okey, vektor AB seperti yang kita dapat tadi, iaitu negatif 8i tambah J, ataupun dalam bentuk vektor lajur ialah negatif 8, 1 Okey, seterusnya kita gunakan rumus magnitude dan kita gantikanlah nilai X dan nilai Y ke dalam rumus ni Okey, nilai X ni ialah negatif 8, Y ni ialah 1. Okey, jadi kita ringkaskan akhirnya dapatlah nilai magnitude vektor AB. Senang kan? Okey, senang. Okey, untuk soalan yang ketiga iaitu vektor unit pada arah AB. Okey. Jadi di sini rumusnya seperti ini. Okey. Di sini vektor AB apa? Kita salin balik seperti yang kita dapat tadi. Magnitude dia pun kita tahu dah, iaitu punca kuasa 2, 65.
Okey, seterusnya kita boleh dapatlah di sini vektor unit pada arah AB iaitu AB bertopi. Iaitu macam mana cara dia? Vektor AB iaitu negatif 8I tambah J dibahagikan dengan magnitude vektor AB ni iaitu punca kuasa 2 65. Dan kemudian kita pecahkan dalam sebutan IG seperti ini. Maka inilah dia vektor unit pada arah AB. Boleh Okey juga, okey. Wah, nilai dia nampak ekstrim cikgu tak apa yang itu perkara biasa jangan nampak pelik pula. Okey kita teruskan dengan contoh soalan yang kedua diberikan di sini, mari tengok di sini, dua vektor iaitu A dan B yang diberikan dalam bentuk vektor lajur. Okey. Kemudian kita diminta untuk cari yang pertama vektor 2A tolak B, yang kedua magnitude vektor 2A tolak B, dan yang ketiga ialah vektor unit dalam arah vektor 2A tolak B. Okey. Yang ni tak susah Ambil tengok Okey, yang pertama dia kata cari apa? Cari vektor 2A tolak B. Caranya mudah, gantikan saja vektor A dan B tu. Okey. Kemudian kita ringkaskan, akhirnya kita dapat inilah dia vektor 2A tolak B iaitu 5 12 yang kita tulis dalam bentuk vektor lajur Okey. Kalau kita diminta untuk menulis jawapan tu dalam sebutan IJ maka kita akan tulis 5I tambah 12J. Okey? Okey juga, okey. Baik. Soalan yang kedua pula, magnitude. Kita dah dapat dah vektor 2A tolak B tadi, iaitu 5 12 kan? Maka gunakan formula magnitude, gantikan nilai X dan nilai Y. Okey, maka akhirnya kita ringkaskan dapatlah 13 unit. Ini adalah magnitude vektor 2A tolak B. Macam mana senang? Okey juga, okey. Yang penting kita hafal rumus tu cikgu Betul. Okey, soalan yang ketiga pula, dia kata vektor unit dalam arah vektor 2A tolak B. Maksudnya vektor 2A tolak B bertopi. Kan? Ya cikgu. Okey, kita gunakanlah rumus yang berkenaan rumusnya macam mana? Vektor 2A tolak B iaitu 5I tambah 12J dibahagikan dengan magnitude vektor itu. Magnitude yang kita dapat dah tadi sini 13. Okey. Kemudian kita ringkaskan, kita pecahkan dalam sebutan IJ tu kita tulis seperti ini. Nampak tak? Maka inilah jawapannya iaitu vektor unit dalam arah vektor 2A tolak B. Boleh? Okey juga, okey. Okey untuk soalan yang seterusnya diberi dua vektor di sini iaitu vektor R dan vektor S. R diberikan sebagai 8 negatif 2 dan S ialah H 7. Kemudian dia kata cari nilai H jika magnitude R tambah S ialah 13. Macam mana nak buat? Baik, di sini melibatkan apa? Magnitude Okey. Jadi sebelum tu kita perlu carilah vektor R tambah S dulu jadi mudah saja di sini Ambil vektor R kita tambahkan dengan S, kemudian ringkaskan. Dapatlah di sini vektor 8 tambah H 5. Okey Okey juga. Baik. Di sini dinyatakan bahawa magnitude dia ialah 13. Menggunakan rumus magnitude kan? Kita gantikan nilai X dan nilai Y ke dalam rumus tu. Okey, dapatlah kita tulis seperti ini. Kemudian kita teruskan, kita selesaikan buang tanda punca kuasa 2 dan lakukanlah proses algebra seperti biasa sampailah kita dapat nilai H nanti. Akhirnya ni kita akan dapat dua nilai H di sini. Okey, iaitu H sama dengan 4 dan juga negatif 20. Nampak tak? Okey. Okey ini contoh soalan yang keempat. Okey, diberikan di sini vektor OA 3I tambah 4J, kemudian vektor OB 2HI tolak HJ, dan diberikan vektor AB 9I tambah KJ, cari nilai H dan nilai K. Okey, macam mana nak buat ni? Okey, langkah pertama vektor OA ini kita tulis dalam bentuk vektor lajur 3 4. Okey, begitu juga vektor OB. Begitu juga vektor AB. Kita tulis semua ke dalam bentuk vektor lajur. Okey, langkah seterusnya supaya mudah untuk kita menyelesaikan soalan ini kita buat satu gambaran sebuah segitiga di sini OAB. Kemudian kita tandakan arah OA dan juga arah OB sesuai dengan vektor OA dan OB yang diberikan. Okey. Baik, maka daripada sini kita gunakan hukum segitiga untuk menulis vektor AB
merupakan paduan vektor AO tambah OB. Okey. Di sini dia melibatkan AO, bertentangan arah. Hati-hati sikit. Kalau bertentangan arah, maka vektor kita akan jadi nanti negatif 3, negatif 4. Okey. Maka kita dapat tulis seperti ini. Vektor AB 9K AO ni tadi negatif 3, negatif 4, dan vektor OB 2H, negatif H. Boleh Okey, kemudian kita samakan komponen komponen yang di sebelah atas ni kita samakan jadi macam ni. Okey, dan akhirnya kita ringkaskan, selesaikan, dapatlah nilai H. Kemudian kita samakan komponen yang di sebelah bawah ni pula maka kita boleh tulis K sama dengan negatif 4 tolak H dan akhirnya gantikanlah nilai H yang kita peroleh di sini akhirnya kita ringkaskan untuk dapat nilai K iaitu negatif 10. Maka itulah jawapan dia. Macam mana boleh? Okey juga boleh. Baik inilah dia beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan vektor di atas satah Cartesian. Okey cikgu nak pesan sikit di sini dengan 4 contoh soalan yang cikgu beri di sini. Sebenarnya Amir belum mahir lagi jadi apa yang perlu Amir buat ialah Amir perlu cari lagi contoh-contoh soalan dari pelbagai sumber. Okey juga okey. Okey kita akan tamatkan pembelajaran kita. Maka video ini adalah video yang terakhir dalam siri pembelajaran bab yang ke-8 iaitu vektor. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam siri video yang seterusnya untuk bab yang seterusnya Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.